Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama lagi untuk video seterusnya untuk menyambung pembelajaran video sebelum ini. Sebelum ini kita terhenti sehingga zon iklim panas dan hari ini kita nak sambung pula nak mengetahui ciri-ciri iklim di zon iklim sejuk dan juga zon iklim sejuk sederhana dan apakah pengaruh terhadap kegiatan manusia di kawasan yang dinyatakan sebentar tadi. Okey, harapkan semua pelajar sudah bersedia dengan pen dan kertas buat sedikit catatan sambil dengar, sambil mencatat. Sebab itu adalah lebih baik daripada kita mendengar sahaja. Baik, insya-Allah. Okey. Kita masuk kepada zon iklim yang seterusnya. Okey, zon iklim sejuk. Okey. Baik, zon iklim sejuk. Iklim tundra. Kan? Seperti kita belajar sebelum ni, zon iklim sejuk hanya ada satu jenis iklim sahaja, iaitu tundra. Yang mana iklim ni dia mengalami musim sejuk yang panjang dan ekstrim. Maksud ekstrim ni sejuk. Sejuk gila. Bukan sejuk main-main. Okey, so ini adalah ciri dan juga sedikit dia punya huraian. Okey, kawasan seperti yang diberitahu, kalau pelajar lupa kawasan mana yang mengalami iklim tundra ni, kawasan utara Siberia yang terletak di garisan Arktik, iaitu di negara Rusia. Yang mana kalau kita lihat suhu dia adalah negatif 14 di bawah takat sejuk. Takat beku. Takat sejuk lah. Di bawah suhu takat beku. Sebab itu dia katakan ekstrim. Dan musim dia pula panjang. Okey. Bermaksud dalam setahun tu ada 12 bulan kan. Dan lebih pada 6 bulan mengalami iklim tundra ni. Okey. Musim panas dia pula sekitar 10 darjah Celsius. Iaitu antara bulan 5 hingga bulan Ogos. 5, 6, 7, 8. 3 bulan saja musim panas. Itu pun tak berapa nak panas sangat. 10 darjah Celsius. Sejuk lagi tu. Kalau kita buka aircon kat bilik pun 16 darjah Celsius. Kita dah sejuk dah. Dah berselimut dah. Ini 10 darjah Celsius. Tetapi dikenali sebagai musim panas sebab dia menerima cahaya matahari. Tetapi haba yang sampai kat kawasan ni sikit. Sebab itulah suhu dia sekitar 10 darjah Celsius. Okey, dan ingat hanya bulan 5 hingga bulan 8 sahaja. 3 bulan je. Okay? Musim sejuk dia panjang. Suhu sekitar negatif 32 darjah Celsius sehingga negatif 5 darjah Celsius. Sangat sejuk di bawah takat beku. Ya, yang mana julat suhu tahunan, julat ni perbezaan antara suhu yang paling tinggi dengan suhu yang paling rendah adalah 42 darjah Celsius. Sangat ketara. Sangat berbeza. Sangat jauh beza dia. Okey. Dia pula angin dia, ciri dia menerima angin, iaitu hujan maksimum pada musim panas. So dia ada hujan pada bulan 5 hingga 8 saja musim hujan dia. Itu pun tak banyak jumlah hujan dia. Ribut salji sering berlaku sebab dia panjang. 12 tolak 3 berapa? 11 bulan tu musim sejuk. Jadi dia mengalami ribut salji. Hujan tu pula dia menerima kepasan yang sedikit antara 250 mm sehingga 300 mm sahaja. Sangat sikit jumlah hujan dia. Okey, dan hujan hanya turun pada musim panas dalam bentuk hujan perolakan. Hujan perolakan. Musim sejuk pula, of course lah, sentiasa diliputi dengan salji. Kenapa diliputi salji? Sebab dia beritahu tadi, suhu yang ekstrim sejuk di bawah takat beku. Baik, pengaruh iklim tundra ni terhadap kegiatan manusia. So, apakah masyarakat atau penduduk di kawasan Siberia Utara ni lakukan selama 11 bulan tu? So, seperti gambar rajah yang ada ni, nampak ni. Aktiviti antara yang dibuat, dia memancing. Sebab kat bawah tu sungai, laut rupanya. So, dia boleh korek lubang, nampak tu. Dalam ni, meter ni, korek tebal lubang, dia pancing dapat lah ikan. Okay, yang ni gambar benda ni. Nanti kita akan terangkan. Baik, dia menjalankan kegiatan perikanan, iaitu penduduk dia menangkap ikan sebagai sumber protein untuk keperluan sendiri dan dijalankan di kawasan utara Siberia. Antara ikan yang ditangkap, ikan kod, ikan salmon, ikan paus,
yang ditangkap menggunakan harpun. Apa itu harpun? Harpun ni macam tombak diikat tali. So kapal besar tu ramai-ramai dia akan baling harpun tu kena ikan tu. Tu dia akan tarik. Lama bila cocoknya banyak ikan tu dia bleeding lah, dia berdarah. Lama ikan tu punya mati dia tariklah ke kawasan berhampiran dengan daratan. Baik. Selain dia menjalankan aktiviti perikanan di atas ni tadi di perikanan, dia juga menjalankan aktiviti pemburuan. Nampak ni dia memburu ni binatang ni. Apa ni? Okey. Apabila musim sejuk 11 bulan tu pemburuan dijalankan untuk dia nak mendapatkan sumber makanan dan juga dia dapatkan kulit haiwan tu. Sebab haiwan kawasan ni dia ciri yang istimewa, kulit dia tebal, lemak yang banyak untuk mengekalkan panas tu supaya tak hilang. Jadi mereka pun memburu binatang ni, dia buatlah pakaian ke untuk mengekalkan juga suhu tubuh badan mereka sebab suhu dia sangat ekstrim. So haiwan yang diburu antaranya ada singa laut, serigala dan juga karibu. Ni mungkin gambar kita tengok ni seperti singa laut. Dan pada musim sejuk mereka tinggal di dalam rumah dipanggil iglu ni, iglu. Rumah yang dibuat daripada cube-cube saji dia potong. So dia buat, so dia susun bentuk cube. Okay. Dan dalam rumah tu pun tak sejuk macam tu. Tak, dia ada kaedah, dia ada cara dia. Itu ditangkap ikan paus tadi tu, tujuan dia untuk mendapatkan lemak ikan paus. Dia tampal di dinding-dinding tu supaya dapat mengekalkan suhu dia. So dia tak jadilah sejuk sangat dalam tu. Okay, itu kawasan iklim tundra. So dua je aktiviti dia, perikanan dan juga pemburuan. Mudah nak ingat insya-Allah. Baik, seterusnya zon iklim sejuk sederhana. Yang kita katakan ada berapa iklim zon sejuk sederhana? Ingat formasi kita 1, 2, 3, 3. So 2 iklim yang tergolong dalam zon iklim sejuk sederhana. Yang pertama adalah iklim Laurentia yang juga dikenali sebagai iklim sejuk sederhana pantai timur ataupun iklim monsun sejuk sederhana. Kawasan di sini mengalami 4 musim. So dia ada musim sejuk, musim bunga, musim luruh dan juga musim panas. Okey. Antara kawasan dia adalah China Utara, Jepun Utara dan juga Korea Utara. Geng mata sepek. Tapi bahagian-bahagian utara lah. Okey. Ini adalah min suhu tahunan dia, julat suhu tahunan dia, suhu musim panas dia berapa, suhu musim sejuk dia ada dalam jadual ni. So 9 darjah Celsius hingga 17 darjah Celsius min suhu tahunan. Julat suhu dia antara 20 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Pada musim panas 21 darjah Celsius hingga 26 darjah Celsius dan masa dia sangat singkat. Manakala musim sejuk dia di bawah takat berku negatif 6 darjah Celsius sehingga 10 darjah Celsius. Masa panjang. Still sejuk juga lagi kan. Macam cikgu sebut tadi, aircon rumah pun bila pasang pada sejuk 16 darjah Celsius pun dah ketar dah, berselimut dah. Okay. Dia menerima angin sejuk kering dan merendahkan suhu di kawasan pantai. Hujan dia antara 500 sehingga 1000 mm. Banyak sikit berbanding kawasan iklim sejuk tadi. Dan turun sepanjang tahun serta lebih banyaklah of course pada musim panas. Musim sejuk, salji akan turun. Okey. Kegiatan dia pula, pengaruh iklim Laurentia ni terhadap kegiatan manusia. Nampak ni game mata sepek. Nampak tu. So apa yang dia buat? So ini di antara aktiviti dia, kegiatan dia. Disebabkan oleh cuaca dia macam tu, dia menjalankan aktiviti pertanian. Suhu musim panas yang sederhana iaitu 20 darjah hingga 10 darjah sesuai untuk tanaman gandum, kentang, sayuran dan buah-buahan. Kan? 10 darjah sejuk tu macam dalam peti ais. So sayur-sayuran segar, besar-besar, bagus. Kegiatan pertanian sangat popular kerana diterima jumlah hujan yang banyak dengan suhu dia yang sederhana sejuk tu. Selain itu juga mereka menjalankan aktiviti perikanan. Pada musim bunga, musim panas, mereka pergi ke laut. Terutamanya Jepun lah, kita kenal kan Jepun. Antara aktiviti perikanan dijalankan kerana pertemuan arus laut yang panas dan sejuk menggalakkan pertumbuhan plankton, iaitu makanan ikan. Sebab itulah kegiatan perikanan menjadi antara kegiatan yang aktif. Disebabkan oleh suhu dia ni, ada pertemuan arus laut panas dan sejuk ni menggalakkan pertumbuhan plankton. Plankton ni makanan ikan lah, lumut-lumut laut dalam tu. Bukannya plankton dalam cerita SpongeBob tu, itu cerita lain. Kalau tengok cerita SpongeBob pun plankton ni hijau kan. Menunjukkan bahawa makanan kepada ikan-ikan. Jadi apabila banyak makanan ikan, so ikan-ikan pun jadi banyak lah situ. Ramai lah. Jadi sesuai lah untuk menjalankan kegiatan perikanan. Dan ikan-ikan juga di kawasan situ pun besar-besar. Segar-segar. Sebab dia mendapat makanan yang cukup. Sangat sesuai.
Okey. Ini zon iklim panas sederhana. Okey, iklim China. Okey. Iklim ini juga dikenali sebagai iklim panas sederhana pantai timur atau iklim monsun panas sederhana. Mengalami 4 musim juga. Okey, yang tak ada 4 musim adalah iklim sejuk dan juga panas. Sederhana dia ada 4 musim. Ingat tu, mudah saja. So ciri kawasan dia, tengah dan selatan China, selatan Jepun dan utara Thailand. Ini adalah suhu dia. Pelajar boleh tengok seperti mana yang ada dalam jadual. So angin dia monsun tenggara, bau hujan lebat pada musim panas. Dan setengah kawasan seperti di China, di Hong Kong, dia mengalami siklon tropika pada akhir musim panas. Siklon ni maksud dia ribut lah. Okey. Hujan tahunan antara 500 hingga 1520 mm. So hujan turun dalam bentuk hujan siklon. Ni kita nak tengok aktiviti dia. Pengaruh iklim China terhadap kegiatan manusia. Macam tadi, iklim tundra hanya perikanan dan pemburuan. Manakala iklim sedang sejuk, kita ambil contoh Laurentia, satu dia perikanan dan juga pertanian. Di iklim sederhana panas ini pula pertanian dan juga penternakan. So penanaman padi dan gandum sebagai sumber makanan. Kenapa? Sebab sesuai dia menerima jumlah hujan yang banyak dengan suhu yang sederhana panas. Okey. Dan penternakan, dia mengeluarkan peternakan yang utama dunia, contoh China ni. Peternakan dijalankan di beberapa kawasan utama Shandong, Hunan di China. Manakala kerajaan pun menggalakkan aktiviti ini sebab dia dapat menjana pendapatan yang lumayan kepada penduduk negara dia dan meningkatkan taraf hidup penduduk dia secara tidak langsung. So, kegiatan jumlah hujan yang suhu yang tak terlalu sejuk, tak terlalu panas, jumlah hujan yang cukup banyak juga, itu yang menggalakkan penternakan dijalankan. So, hidup-hidupan ternak ni dapat membesar dengan baik, dengan sempurna. Sebab itulah kegiatan dia yang utama pertanian dan peternakan. Bukan bermaksud kegiatan lain tu tak ada dekat iklim ni. Ada, tetapi yang kita belajar ini, yang kita fokus adalah kegiatan yang utama. Itu pelajar kena faham. Nanti kan cakap, maknanya kat China tak adalah pelombongan, tak adalah perindustrian. Ada juga sama macam negara kita, tapi yang utama. Baik, ni zon kita. Zon iklim panas. Dia ambil kawasan gurun. Mengalami cuaca yang panas kering sepanjang tahun. Contoh kawasan kita ambil gurun Arab. Suhu dia 25 darjah Celsius. Suhu sangat panas pada musim panas sekitar 32 hingga 36 darjah Celsius. Sederhana sejuk pada musim sejuk iaitu 16 darjah Celsius. Suhu aircon. Julat suhu yang besar, utara. So angin timuran yang bertiup kering tak membawa hujan lebat. Sebab kita tahu kawasan gurun ni bila panas kering tak ada letupan awan. Apabila tak ada letupan awan, tak adalah hujan. Kuranglah hujan. Sebab itulah jumlah hujan dia kurang daripada 250 mm. Dan menyebabkan kawasan gurun ni jadi gersang, jadi tandus. Maksud gersang, tandus dalam geografi ni maksud dia tumbuhan tak boleh nak hidup. Okey. Tumbuhan yang tertentu sahaja. Okey, ini adalah contoh aktiviti yang disebabkan oleh cuaca yang macam ni. Apakah kegiatan yang dijalankan? Dia juga menjalankan seperti iklim sederhana panas. Still peternakan dan maafkan cikgu, peternakan, betul lah, peternakan dan juga pertanian. Cuma pertanian tu pokok apa yang berbeza? Sebab yang tahan dengan cuaca yang panas ini adalah pokok kurma. Jadi penanaman kurma dijalankan secara ladang, secara besar-besaran. So pokok kurma ni dapat ditanam kerana dia sesuai dengan suhu dia. Kurma ni pun kita tahu antara makanan sunnah. Bagus. Baik. Selain itu juga, mereka juga menternak haiwan seperti biri-biri, unta dan juga kambing untuk dapatkan susu, daging dan juga kulitnya. Dan haiwan ni diternak kerana rumput dapat tumbuh kawasan ni. So haiwan ni makan rumput dan peternakan di kawasan gurun juga dijalankan secara nomad, iaitu berpindah randah. Dia akan cari kawasan yang ada rumput. Okey. Baik. Itu saja setakat hari ini. Okey. Kita dah belajar pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia di kawasan-kawasan iklim yang disebutkan tadi. Kita ambil 4 contoh, tak ambil semua iklim, kita ambil iklim-iklim yang tertentu sahaja. Okey. Diharapkan pelajar dapatlah memahami apa yang disampaikan pada hari ini, dapat dimanfaatkan, dan sekiranya ada yang belum subscribe dan sekiranya ada yang merasakan video ni bermanfaat, mudah nak faham, nak jalan, boleh share kongsi dengan rakan-rakan. Okey.
Bagi orang yang bermanfaat ni kita sebar-sebarkan. InsyaAllah, terima kasih dan selamat berjumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Dan di sini habis tentang bab 7. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.